Ah. Huh. Hari ini kita akan unboxing Striker Vivid 5 CV daripada Garmin. So ini merupakan dia macam member pula benda ni. So ini merupakan line up terbaru fish finder daripada Garmin, iaitu Striker Vivid series. Sebelum korang tanya mana nak dapat benda ni, sebelum lagi aku buat unboxing, so in case kalau korang nak dapatkan unit ni, korang bolehlah check out Echo Marine Electronics. Aku akan letak link FB di dalam description. Dan juga pastikan kalau korang nak dapatkan unit fish finder daripada Garmin, pastikan korang dapatkan daripada authorized dealer ataupun pengedar yang sah. Sebabnya dia berkait rapat dengan warranty jugalah. Warranty sekiranya ada masalah apa-apa dengan unit, kalau korang beli direct dengan authorized dealer, korang punya orang kata urusan claim warranty dan sebagainya akan menjadi lebih mudah. Okay, and then second question yang aku selalu dapat kat channel is fish finder ni kalau kena air tak apa, sebab kan aku main kayak kan, fish finder ni duduk dekat water dekat dengan permukaan air. So ramai yang tanya kena air tak apa ke? Jawapan dia yes, memang boleh kena air. Sebab unit ni dia ada rating waterproof IPX7. So IPX7 ni ikut international standard, dia boleh berendam dalam air 1 meter selama 30 minit. Tapi jangan korang sengaja pergi rendam, celup dalam bagi apa semua kan. Maknanya kalau korang terpercik air ataupun minta dijauhkan, korang terbalik kayak contohnya, so unit ni boleh kena air, tak rosak, dengan syarat korang pastikan setiap kabel connection yang especially korang pasang dekat belakang ketat. Dan unit ni memang waterproof. So jom, aku pun dah lebih panjang, aku tak tengok lagi unit ni, aku semangat. Untuk pengetahuan korang, ini the first unit in Malaysia yang sampai ke tangan pengguna lah. So thank you very much Garmin kerana memberi penghargaan untuk unboxing the very first unit. Alright, so jom kita pergi ke unboxing station. Dia punya unit, stiker. Okay, kita ada dia punya bracket mount dia. Ini transfer mount. Transfer mount ni kalau korang nak pasang dekat boat ke apa ke kan, accessories untuk korang nak mount kat kayak atau boat apa semua tu kan. Oh, terkeluar. Okay, ini thruster punya mount ataupun motor punya mount. Dia untuk pasang dekat thruster kan bulat. So ini akan flush dengan body thruster dan ikat dengan pakai steel punya ni clip, apa benda nak panggil lah, benda nak ikat lah senang cerita. Dan kita ada transducer GT20 TM transducer, Garmin transducer TM, transfer mount, ada power cable, dan kita ada base untuk dia punya bracket dia, ada manual macam biasa, dan kita ada screw untuk dia punya bracket, right? Jom kita tengok spek dia, dia tulis kat belakang ni. Ni Striker Vivid 5CV. So memang 5 inci screen dia. Resolution 480x800. Dan kalau tengok sini tulis sunlight readable. Sebab setengah fish finder bila kita duduk kat tengah panas kan, dia macam silau.
silau. So ini dia sunlight readable, so boleh dibaca walaupun silau. High sensitivity GPS. Seperti mana yang korang tahu, Garmin ni memang terkenal ataupun famous dengan dia punya GPS punya produk, maknanya jam ataupun handheld punya device. So built-in punya GPS dalam unit 5CV ni korang boleh dijamin lah ketepatan dia punya pinpoint of the location kan. Dan ini spek dia punya transducer dia GT20 TM. Dia ada chirp traditional dan juga chirp Clearview. Okay, so chirp traditional 77 dan 200 kHz. Dia boleh sampai kedalaman 1600 feet, maknanya lebih kurang 500 meter Kau akan letak exact conversation kat atas ni. Chirp Clearview ni, CV maksud dia Clearview. So Clearview ni kegunaan dia nanti aku akan tunjuk kejap lagi apa itu Clearview, tapi basically Clearview ni untuk korang tengok structure dengan lebih jelas. Clearview dia ada dua frekuensi, 455 dan 800 kHz. Kedalaman untuk Clearview max 750 kaki, lebih kurang 200 meter kot. Kau akan letak conversation kat atas ni. Yang paling penting aku cakap untuk mana-mana fish finder pun, quick draw contours. Quick draw contours ni secara mudah difahaminya, dia akan lukiskan topografi untuk dasar laut. So maknanya sepanjang korang berjalan dekat satu spot tu, dia akan lukis dekat mana ada bukit, dekat mana ada drop off ataupun mana ada lubang. So quick draw contours ni bagi aku salah satu feature yang bagi aku sangat penting untuk mana-mana fish finder pun. So mesti kena ada quick draw contours, sebab korang akan berjalan dekat satu spot tu, especially main kayak, korang akan jalan banyak kali. So bila jalan banyak kali, korang akan dapat mapping satu kawasan tu dengan lebih detail. So senang korang nak cari ikan lah. Itu function yang bagi aku penting untuk cari ikan. Alright, so enough about the spec. Jom kita try on. Okay, so untuk power up unit seperti biasa korang perlukan bateri. So ini capacity dia 7.2 Ah. Okay, so untuk Striker 5CV unit ni, dia punya current draw dia 0.4 A. So maksudnya kalau capacity 7.2 untuk bateri ni, korang akan dapat lebih kurang 18 jam fully charge untuk bateri ni. Alright, so jom kita buat simple connection. Okay, untuk kabel dia ada 4 color. Yang merah ni, ini jangan buang tau, benda kuning ni fuse. And then hitam satu lagi. Dan ada 2 lagi kabel. Yang ni pun korang jangan buang. Ini biru dengan brown. Ini untuk data transfer. Dia satu data send, satu data untuk receive lah. Tapi yang penting sekarang ni 2 ni lah. Satu merah, satu hitam. Cocok dekat belakang merah untuk power. Alright. Okay, dah on. Alright. Dan seperti biasa juga, mana-mana fish finder pun korang dapat, korang pastikan korang familiarize dengan dia punya menu ataupun button. So benda ni aku nak ajar in detail, memang dia ada banyak, tapi is very straightforward. Sangat senang untuk navigate menu dia. Kalau korang boleh baca, basically korang boleh guna. Is that simple, tak susah. Right? Okay, so kita pergi dekat setting system. Kita akan on simulator dan kita akan on. Okay, so dekat menu depan ni dia akan dah siap-siap buat. Ada split frequency, ada traditional dengan clear view, ada quick draw map ataupun combination 3-3. Aku akan guna 3-3 ni lah. Okay, so sekarang kita dalam mode simulation. Di mana yang korang boleh tengok, dia ada kedalaman, ada temperature. Temperature ni of course lah, ini sebab ini simulation unit. So sekarang ni kita dekat Amerika kan, suhu air 14 degrees, sejuk gila. Dan ini kita punya speed. Sekarang ni kosong lah, tak bergerak. Ini voltage kita, ini untuk bateri. So 12.3 ni is bateri sehat lagi lah. Untuk unit ni setahu aku, kalau voltage drop bawah 10 volt, dia akan start, orang kata dah macam Ultraman blinking lah, dia nak mati kan. So korang boleh estimate banyak mana lagi bateri korang ada. Right? Okay, so untuk frame pertama ini kita punya map. Dan dekat tengah ni sonar. Dan ini clear view. So kenapa kena ada dua ni, sonar dengan clear view? Sebab sonar ni lebih kepada nak tengok ikan. Clear view ni korang nak tengok structure. Korang dapat differentiatekan ikan dengan lagi senang. Contohnya macam ni, structure ni, bukan structure, benda yang kat sini.
dia terapung. Tapi kita tengok bentuk dasar dia memang tak ada apa-apa. So confirm yang ni ikan. Cuma tak tahu ikan apa lah. Ikan baitfish ataupun ikan kerapu ke jenahak kan, jenahak monster. Kalau macam ni kita tengok bentuk dia punya structure dia tinggi ni je. So atas-atas ni kita tahu ini memang ikan. Yang kita nampak arch ni, nampak arch kat sini, ini semua ikan. Ni kemungkinan kerapu ni. Ni kerapu, ni jenahak. Sebab dekat perbezaan dia, dekat sini tak ada, dekat clear view tak ada. Maknanya dekat structure dia tak ada. Tapi dekat sonar dia ada. So kita tahu itu ikan. Tapi benda ni semua aku honestly cakap is based on experience. Lagi banyak kali korang turun, lagi banyak kali korang tengok sonar, korang akan faham and korang dapat baca dia punya pattern. Apa itu ikan, apa itu structure. Korang dapat tengok dengan senang. Okay, the next feature untuk sonar yang kadang-kadang banyak orang ignore is scroll speed. Sebab korang tengok sonar dia akan baca daripada kanan pergi ke kiri. Daripada kanan ke kiri. Alright, so scroll speed ni dia punya kelajuan dia orang kata kelajuan data ataupun info ni keluar mempengaruhi korang punya accuracy untuk strike zone. Contoh ni spot kat sini dan korang lalu ke atas. Kadang-kadang korang dah dekat depan ini tapi dia punya info dia baru keluar kat sini sebab scroll speed korang buat slow. So pastikan kalau macam aku suka setting scroll speed ni laju ataupun dia ada satu lagi ultra fast. Traditional sonar menu, sonar setup, scroll speed. So sekarang ni aku dah set untuk ultra scroll, maknanya dia laju selaju yang device ni boleh lah. Okay, so untuk sonar frekuensi, kalau korang tanya nak pakai frekuensi yang mana, jawapan dia bergantung atas kedalaman air. Okay, korang kena faham sonar ni dia berfungsi macam cone. So frekuensi yang lebih rendah, cone dia lebih besar. So coverage area lagi besar, tapi info ataupun data yang korang dapat kurang sharp. Lagi tinggi frekuensi, cone dia makin kecil, tapi korang akan dapat sharpness dalam bacaan dia. So bergantung orang kata ikut selesa ataupun ikut kedalaman air yang korang main. Tapi kebiasaannya untuk spot yang biasa aku main antara 10 hingga 15 atau 20 meter, aku lebih suka pakai frekuensi yang tinggi sebab aku nak dapatkan detail yang lebih dalam sonar tu. Sebabkan kayak ni dia bukan, orang kata bukan laju sangat, so aku tak perlukan coverage cone yang besar. Aku lebih perlukan orang kata sharpness ataupun detail dalam sonar tu. Itu aku punya kata preferences lah. Tapi itu bergantung atas orang. Ada setengah orang dia suka pakai frekuensi yang lebih rendah sebab dia nak cover lagi banyak area. Tapi terpulang masing-masing. Aku pun pakai dua-dua. Ada masa aku pakai frekuensi rendah, ada masa aku pakai frekuensi tinggi. Alright. Okay, untuk Striker Vivid series, orang tanya Vivid tu apa? Vivid tu is coloring scheme. Untuk Vivid, untuk CV ni kita boleh tukar. Kita nak coloring scheme apa? Ikut personal preferences. Alright. So cara nak tukar, contohnya sekarang ni, ini color mode lava. Saya nak tukar kepada color scheme, nampak ni, color scheme floodlight, rusted steel, aqua. Okay, so aqua ni cantik. Alright, lava, ini aku paling minat color ni. Alright. Okay, so basically aku dah cover, aku rasa apa yang aku perlu cakap tentang Striker Vivid 5CV ni. Next aku akan tunjuk cara aku pasang unit ni dekat aku punya kayak. Korang boleh pakai dia punya aksesori macam transom mount apa semua tu, bergantung kepada model kayak korang ataupun bergantung korang pasang dekat boat ataupun inflatable boat apa semua kan. So itu aksesori semua dia dah bagi. Tapi aku akan tunjukkan cara yang aku suka aku pasang kat kayak aku. Alright, so jom kita pasang. Okay guys, so hari ni kita nak pasang Striker Vivid 5CV dekat aku punya kayak ni. Feel free low 11.5. So yang sebelum ni aku dah ada dia punya tapak ni, aku dah pasang siap-siap. Korang boleh tengok ini apa nama ni, bracket yang dia bagi untuk Striker Vivid. Dan pasang dekat sini. Okay, ini masuk je. Dan korang boleh adjust nak mendongak ke macam mana kan, dia punya tilt je. Dan ketatkan dua-dua skru. Itulah rupa dia nanti. So benda ni korang boleh carilah dekat kedai-kedai kayak ataupun dealer-dealer kayak lain. Dia memang ada jual sekali benda ni. Next kita nak pasang transducer dia. Okay, so transducer lama aku macam aku pernah tunjuk dalam video sebelum ni.
Transducer lama aku just ketatkan pakai nut ni je, yang ketat lah juga. Dan macam tu saja. Okay, lepas dah cabut dia punya nut, bolehlah cabut transducer dan wayar dia yang panjang. Okay, so ni transducer lama. Transducer lama pun transducer baru pun aku akan buat cara yang sama juga. Apa nama dia? Tank connector ke aku beli kat Mr. DIY, RM1.5 je benda ni. Dan ini pipe 15mm aku kerat dan aku boleh screw, boleh pegang dia. Kalau korang ada boat ataupun korang ada kayak yang ada tempat untuk letak transducer, so inilah dia punya mount dia. Ini transfer mount. So dia akan letak macam ni. So ini pasang dekat boat ke atau macam mana, angle dia boleh adjust lah. Angle mengikut korang punya vessel macam mana. Pastikan korang pasang benda ni tegak. Alright. So tapi aku takkan guna ni. Kau akan pakai cara aku. So ni rupa transducer dia. Buka jap. Okay, so korang kena pasang dekat transfer mount. Dia ada bagi 5 screw. So dia ada 5 lubang. So pasang dekat transfer mount dia dulu lah. Okay, lepas dah pasang tadi dah run kabel dia. So ini rupa dia yang aku akan pasang dekat lubang belakang ni. So basically kabel aku akan masuk. Dia kena masuk kabel dulu sebab kabel ni memang panjang. Meter dah kabel dia. Then kabel dia run through dalam ni. Dan ini dan macam yang sebelum juga, aku akan lock dia dengan pakai nut. Okey. Dan itulah rupa transducer dia. Saya dah pasang. Nampak? Dia flash, bukan flash, dia lagi rendah daripada body. So pemasangan setup aku ni aku buat DIY supaya bila aku heret atas pasir ataupun aku lalu tempat cetek, aku tak risaulah transducer rosak. Sebab dia memang lagi rendah daripada body. So itulah rupa transducer dia. Pastikan dia straight. Sekarang ni memang straight. Korang pastikan bentuk dia punya bulat macam ni kan. Ini depan dia. Bukan yang flat belakang tu kat depan. Dia yang bucu ni, ini yang depan. Kalau kau pasang terbalik, bacaan pun terbalik lah kot. So pastikan korang tengok bentuk dia betul-betul. So dah pasang, jom kita try on. Untuk bateri setup pun sama macam sebelum ni juga. Kau akan letak bateri ni dalam waterproof punya box. Ini apa nama dia? Apa benda dah. Aku tulis kat atas ni kotak untuk apa. Korang boleh cari di kedai electrical. So lepas tu pakai cable gland. Ni nama dia cable gland. Yang ni saiz yang paling kecil dia jual di kedai electrical. Aku tak ingat saiz berapa. And then untuk ketatkan, kalau kau pasang dekat kabel ni ada satu macam sleeve. Ni actually heat shrink punya tiup. Aku just pasang untuk ketatkan dia lah. Ketatkan supaya air tak masuk ke apa. So bila aku pergi berkayak, aku akan charge bateri. Dan bateri ni aku akan masuk, sambung connection and then tutup dia punya penutup lah. Penutup dia ada sekali dengan plastik punya screw. Memang watertight, dia ada getah dekat tepi ni. So ini aku punya bateri unit lah. Sonar dah pasang dan kita pasang power cable. The moment of truth. Kita tengok boleh on ke tak. Yeah. Boleh on guys. Tapi memang korang takkan nampak apa-apa lah sebab sonar aku tak masuk air kan. So memang dia akan macam tu je lah. Alright. So everything works good. Sonar dah pasang, bateri pun cun. The next step is kita masuk air. Alright. Semput. Okay guys, Assalamualaikum, selamat pagi. So seperti mana yang korang tengok, aku pergi pantai. Aku kejar masa sikit sebab sekarang aku 7. Hari ni ikutkan ada window sekejap belah pagi. Angin dalam pukul 11, pukul 12 ni memang kuat. So memang kena turun awal. So hari ni aku nak test aku punya Garmin Striker Vivid 5CV. Aku just nak turun saja-saja je ni. Aku nak test unit sebab hari ni pun memang boleh turun sekejap je. So aku peringat saja nak turun, nak test unit apa benda. So kalau ada ikan kita ada, kalau tak ada kita carilah sikit-sikit. Yang penting kita nak tengok sonar kita berfungsi dengan baik. Alright, test day, lancar. Oh, jetek je.
Di dalam sekaki air kot. Kat sini lah. Main depan sikit lah. Woohoo. Full lama. Cantik. Okay guys, so sekarang kita on the way nak ke Unjam. Kita nak pergi tengok dulu Unjam macam mana, ada ikan ke tak. Kita pergi kutip laut sikit ke macam mana ke. So dia ada tulis lah distance ke Unjam berapa jauh, speed kayu berapa dan expected sampai pukul berapa. So ini semua korang boleh setting untuk nak tunjuk ke nak hide pun boleh. Okay guys, tengok dekat dalam sonar, ikan banyak dan kita pun dapat ni. Oh, tamban. Hihi. Hihi, tamban. Guys, ada ikan kat bawah. Macam dia orang tak makan lagi ni. Tak nak buka mulut. Guys, strike apa ni? Krisi. Guys, first strike of the year. Alamak, dah kena mata. Kibuk balik aku going. Dah kena mata guys. First strike guys. Hari ni air ikan tak nak makan lah. Aduh. Guys, strike. Wah, mengkerong. Mengkerong. Mengkerong guys. Oh guys, strike. Kapus lipa. Iya, rindu kapus lipa. Hoi, kasar. Oh, rindunya kapus lipa. Okay guys. Okay, last strike ni. Adalah strike kapus lipa. Lama tak jumpa dia. Kapus lipa guys. Woohoo. Aduh. Ini ikan susah nak buka mulut sikit. Dalam sonar ada ikan, tapi itulah, ikan susah buka mulut nak macam mana kan. Tapi kapus lipa ni, aku dah lama tak bawa balik sebenarnya. So ni aku bawa balik kapus lipa ni. Cuba masak steam. Oh, kata masak steam sedap juga. Dia isi dia yang apa, liat tu boleh dimakan lah. Yang goreng je. Kalau goreng je perasmian gamin dengan kapus lipa. Okay guys, so sekarang dah pukul nak pukul 11 dah. So aku pun rasanya balik slow-slow kot. Sebab hari ni memang plan turun sekejap je. Sebab aku dah dapat rasa angin datang. Kejap lagi angin memang kuat. So aku pun seorang ni. So aku tak nak lah, orang kata bahaya kan. So aku akan slow menghala ke darat lah lepas ni. Okay, so far testing Garmin ni memang okay. Semua function elok, sonar pun function elok. Kalau korang tengok bateri sekarang ni 12.4. Aku turun tadi 12.7 masa pukul 7 pagi tadi. Sekarang aku 11, dah berapa jam tu? 9, 10, 11, dah 4 jam. 4 jam baru turun 0.3 volt je. Sebab kalau ikutkan memang dia boleh tahan sampai 18 jam kan. So bateri aku tak risau sangat lah. Alright, so itu saja rezeki hari ni. Kita suruh balik lah kot. Testing successful. Haha. Misi hari ni mencuba Garmin successful. Semua function elok. Korang tengok, ini yang aku kata kabel kena ketat ni. Sebab sini kemungkinan air boleh masuk. Tapi kalau air kena dekat pin ni pun dia bukan terus rosak. Cuma lama-lama takut pin dekat dalam tu karat. Dia akan jadi warna hijau-hijau. So pastikan korang kabel ketat. Dan bila dah naik darat tu, korang bilas betul-betul, buang semua air masin. InsyaAllah unit tu tahan lama. Tak kumpau.
Cuma ikan, tak apa makan lah. Tak boleh buat apa lah. Tak boleh buat apa lah bahagian tu. Mana lagi yang kerisi aku. Lah buat closing dulu. Right, Garmin, good. Ikan, kapus selipar ni. Jarang aku bawa balik kapus selipar. Tapi hari ni buat saiz padu juga. Aku lama tak makan dia, boleh lah makan nak. Jom closing. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kalau korang belum subscribe lagi. Jadi kita akan jumpa di video depan. Bye bye.